Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Al-hayyul qayyum alladhi la yamutu wa atubu ilayhi. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat sama-sama dalam malam di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi bersempena dengan kita berada di dalam bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan merenung beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat yang kita dah biasa dengar dan sepatutnya kita semua dah menghafal ni. Jadi cuba pada kali ini kita cuba sama-sama merenung makna untuk kita hayati dan kita fahami daripada ayat Al-Quran tersebut bersempena dengan hari kebesaran Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dia dan segala para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi difahami daripada ayat tersebut ada tiga pihak. Maksud pertama sekali Raja yang Maha Agung, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin Rahmanir Rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung tadi menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya, sebagai wasilah perantaraan. Dan apabila Allah dan malaikatnya semenjak azali berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, berselawat tu maknanya ialah merahmati dan mengagungkan. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengarahkan segala malaikatnya mendoakan, mengurniakan kerahmatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi timbul persoalannya, daripada manakah kita nak mengambil rahmat tersebut? Maka cara untuk kita mengambil rahmat tadi ialah dengan kita membuat hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dia ialah perantaraan, wasilah yang berada di tengah-tengah di antara kita dan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita untuk secara langsung menerima rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita tak mampu, sebab rahmat tadi terlampau berat, rahmat tadi terlampau agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah menzahirkan sedikit keagungannya kepada gunung, maka gunung berkecai. Jadi apabila Allah nak mengurniakan rahmat tadi tu, maka mesti ada perantaraan yang menanggung dahulu rahmat tersebut dan mengalirkan kepada kita sedikit demi sedikit. Jadi itulah Nabi Muhammad SAW. Maka disebabkan rahmat tadi dah diletakkan sepenuhnya kepada Nabi SAW, maka Allah SAW berkata dalam ayat yang lain, berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utuskan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, melainkan sebagai rahmat. Maksudnya kita kena maklum rahmat sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita baca
Bismillahirrahmanirrahim. Maksud kita menamakan Allah dengan nama Rahman Rahim. Dan dalam Fatihah pun kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Rahmanirrahim. Jadi kita sememangnya meyakini dan beriktikad bahawa sumber rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki rahmat tersebut disalurkan kepada kita melalui kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kekasih Allah tersebut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni kita amat memerlukan kepada rahmat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimanakah cara untuk kita mendapatkan rahmat tersebut? Maka Allah mengarahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kamu tadi membuat hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma cara hubungan yang kemuncak hubungan kita dengan Nabi Muhammad ialah kita mendoakan kepada Nabi Muhammad. Itu ialah kemuncak. Maksud sekarang ni kita belajar dengan seorang guru. Kita belajar dengan dia semayang. Itu ialah langkah pertama kita belajar. Kita belajar dia baca Quran, kita belajar dengan dia puasa, haji, zakat. Habis kita dah belajar dengan guru tersebut, penghujung setelah kita belajar habis dengan guru tersebut, kita diarahkan mendoakan kepada guru tersebut. Mendoakan sebagai tanda kita berterima kasih kepada guru yang mengajarkan kepada kita ilmu tersebut. Jadi hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW macam itulah. Apabila Allah dah utuskan Nabi Muhammad SAW, hubungan kita dengan Nabi Muhammad ialah kita mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maksud kita belajar syariat, kita belajar ibadat yang sahih, kita belajar tarekat, maksud kita belajar ibadat yang batin. Kemudian kita belajar ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah SAW. Bila kita dah dapat ketiga-tiga ni, maka apa yang kamu nak buat? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, setelah kamu mendapat kemanfaatan daripada Rasulullah SAW, setelah kamu mendapat ilmu daripada Rasulullah SAW, setelah kamu boleh tahu macam mana nak semayang, puasa, haji, zakat, setelah kamu tadi dikeluarkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, maka kemuncaknya kamu doakanlah kepada Nabi SAW. Kamu berterima kasihlah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallim, itu ialah kemuncak hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita rasa hubungan kita dengan Nabi Muhammad itu ya semata-mata berselawat. Tak. Apabila kita mengamalkan agama yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, maka itulah hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW dah bermula. Bila kita dah mula semayang, kita dah mula berzikir, kita dah mula beristighfar, kita dah mula mengamalkan apa saja amalan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita dah membuat hubungan tersebut. Cuma kemuncak hubungan kita dengan guru, kemuncak hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW ialah kita mendoakan. Dan apabila kita nak mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah ajar kamu doalah dengan dua doa, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Itu doa untuk kita mendoakan kepada guru kita yang paling agung, yang paling berjasa kepada kita. Jadi dengan semata-mata doa berselawat tanpa kita bersembahyang tak jadi. Atau dengan semata-mata kita berdoa berselawat tanpa kita tadi mengamalkan, mempelajari, menerima, meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW, maka kita tak menghormati pun guru tersebut. Jadi apabila kita sekarang ni kita datang belajar, sama ada ilmu yang zahir, ilmu syariat ataupun apa segala ilmu yang kita datang belajar dan kita berusaha mengamalkan, maka itulah sebenarnya kita tadi mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dan dengan sebab itulah rahmat tadi boleh sampai kepada kita. Maksudnya rahmat tu ialah bahasa Arab. Rahmat ni maknanya ialah kurniaan. Kurniaan nikmat yang diberikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Kurniaan nikmat tadi seperti keimanan, seperti sifat redha, kan, seperti sifat syukur, sifat sidq, sifat amanah, dibukakan hijab-hijab, kan, diberikan rasa keimanan. Itu semua diistilahkan sebagai nikmat. Dan termasuk juga nikmat yang zahir, dan nikmat kewujudan, nikmat dikekalkan, nikmat penglihatan mata, semua nikmat tu dikurniakan kepada kita melalui perantaraan iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan apabila Nabi Muhammad SAW sekarang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wasilah tadi ataupun wasitah ataupun perantaraan tadi diwarisi oleh ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, urqubuni fi ahli baiti. Kamu carilah daku, kamu renunglah daku, kamu perhatikanlah daku
pada ahli-ahli keluargaku. Dan dalam hadis-hadis ini Rasulullah kata, aku meninggalkan kepada kamu dua perkara yang amat berat, dua perkara yang amat penting. Pertama ialah kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua ialah ahli keluargaku. Maksudnya kalau kita tadi nak memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti mempelajari kitab Allah tersebut daripada ahli bait, ahli keluarga Nabi Muhammad SAW, kerana mereka yang mewarisi ilmu yang diwarisi daripada Nabi Muhammad SAW, ilmu zahir dan ilmu batin tersebut. Jadi apabila kita dah boleh melihat ataupun kita dah memahami ayat Al-Quran tersebut, maka kita bersungguh-sungguhlah mengamalkan ajaran yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ajaran tadi dah diringkaskan dengan istilahnya sebagai fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi apabila kita mengamalkan ajaran tersebut, kita bersungguh-sungguh mengamalkan fiqh, dan kita bersungguh-sungguh berakidah dengan sifat 20, dan kita bersungguh-sungguh mengamalkan mana-mana tarekat yang muktabar, maka kita tadi telah membuat hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan apakah faedah hubungan kita dengan Nabi tadi? Ialah untuk mengambil rahmat yang Allah Ta'ala letakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rahmat itulah yang kita nak gunakan untuk Allah ampunkan dosa kita. Rahmat itulah yang kita nak gunakan untuk Allah mengubah nafsu amarah kita yang jahat itu. Dan rahmat itulah yang kita nak gunakan untuk Allah Ta'ala merahmati kita semasa nyawa kita nak dicabut, kan, semasa kita berada di dalam kubur, kan, semasa di padang mahsyar. Itulah dipanggil rahmat tadi. Rahmat tadi ialah kurniaan yang maha agung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi amalkanlah, kan, maksudnya bila kita dah tahu apakah makna ya ayyuhallazina amanu sallu, maksudnya bukan maknanya selawat saja, maksudnya amalkanlah semua amalan-amalan tersebut. Dan kamu berterima kasihlah kepada guru tadi, berterima kasihlah kepada Rasulullah. Cuma cara nak berterima kasih kepada Rasulullah ialah kita berselawat. Dan apabila kita berselawat tadi, hendaklah kita tahu bahawa berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW ialah kerana mensyukuri dan berterima kasih kepada baginda SAW. Kerana sekiranya kita tak berterima kasih kepada Rasulullah, maka kita juga mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita nak minta lindung, kan, tidak mensyukuri, tidak berterima kasih kepada perantaraan yang menyebabkan kita tadi boleh mengamalkan agama Islam. Jadi kita banyakkanlah berselawat dalam bulan Maulid Nabi SAW ini, dan terutama pada malam Jumaat dan seumpamanya. Dan kita perbanyakkan juga amalan-amalan lain yang ditinggalkan. Dan sebagai satu amalan khusus dalam bulan Maulid Nabi ini ialah kita tadi menghimpunkan manusia, himpunkan ahli keluarga, himpunkan jiran, dan kita buat makanan, kita hidangkan kepada, maksudnya panggil mereka tadi, tujuannya untuk membaca Maulid. Maulid ni maksudnya kita membacakan kepada mereka sejarah hidup kelahiran Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dia ada dua fasa. Satu fasa selepas umurnya 40, Nabi Muhammad mula menyebarkan agama. Dan dia ada satu lagi ialah daripada kelahiran baginda sehingga umur baginda tadi 40. Jadi dalam bulan Maulid Nabi ni kita cuba kumpulkan siapa-siapa sahabat 3-4-5 orang, kita baca je Maulid tadi, baca 5 minit, 10 minit, setengah jam, lepas tu kita hidangkan makanan kepada mereka. Apabila kita buat ibadat tersebut, maksudnya membaca kisah kelahiran Nabi SAW, dan kita hidangkan makanan kepada manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan ahli keluarga tersebut daripada bencana. Dan sekiranya satu negara tadi mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menyelamatkan negara tersebut daripada ditimpa bencana, wabak, balai dan seumpamanya. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan bulan Rabiul Awwal ni, kita bersungguh-sungguhlah berselawat kepada baginda SAW dan bersedekah untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الطيوف رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.